Dan di sebelah kanan tu research report. Kita akan ada 5 chapter. Kebiasaannya pelajar chapter 1, chapter 2, chapter 3 ni semester 1, semester 2 dia dah siap atau semester 3 dah siap dah. Bila dapat data dia fokus kepada chapter 4 dan chapter 5. Jadi macam mana nak buat apa yang kita saya fokus hari ini, saya akan fokus kepada data kita nak prepare. Kita dah ada data. Anggapkan kita telah pun ada data, kita dah collect data everything. Sekarang ni kita nak prepare data kita untuk analyze dan kita kena buat analyze dan macam mana interpret data tu supaya kita boleh buat analisis. Ini yang selalu dibuat oleh pelajar. Itu yang pertama, saya nak recall balik ataupun siapa yang selalunya dah kalau masuk kelas intermediate saya ni rasa dah tak ada isu dah benda-benda ni Okey. Apa yang kita buat ialah kenapa kita guna SPSS. Sebenarnya kalau siapa yang dah masuk kelas saya masa kelas basic saya dah cerita dah. Sebab bila kita ada data kita kena tukar data kita kepada meaningful information. Maklumat yang boleh kita interpret. Dalam research apa yang dinamakan sebagai meaningful information ialah kita dapat menjawab persoalan-persoalan kajian kita. So apa yang kita buat sekarang ni, apa yang kita cuba buat melalui software SPSS. Software SPSS ini adalah tools. Dan kita cuba convertkan data kita menjadikan maklumat yang bermakna, dan maklumat yang bermakna selalunya dalam statistik kita akan dapat 2 maklumat yang kita nak cari kebiasaannya dalam research, iaitu yang pertama kita namakan sebagai descriptive statistik. Kita masuk ke dalam SPS, kita keluarkan, kita nak dapat maklumat deskriptif. Okay, maklumat yang kedua yang kita cuba dapatkan daripada software SPSS ni ialah kita dapatkan inferential statistics. Nanti kita akan tengok apa itu deskriptif, apa itu inferential. Bergantung kepada research objektif kita. Kita nak level mana? Deskriptif ke inferential ataupun dua-dua. Okey. Apa beza antara deskriptif dengan inferential? Descriptive statistics ini kita cuma describe about our data. Bila kita buat research, kita dapatkan data, katakan kita ada data 500 orang, 500 data. Jadi kita cerita berkenaan dengan 500 data tu. Apa nilai mean, apa nilai purata, apa nilai average, apa nilai standard deviation. Itu kita describe about our data. Tetapi kita pergi lebih advance lagi, iaitu kita namakan sebagai inferential statistics. Kita study about sampel kita, data kita nak predict population. So kita tengok dengan lebih detail apa yang dikatakan sebagai descriptive statistic. Descriptive statistics ni kita fokus kepada nilai, kita tengok untuk descriptive statistik ni dia ada 2, iaitu kita boleh descriptive statistik secara kita keluarkan secara nombor, numerical ataupun secara graphical. Yang ni yang first level analyze. Untuk numerical apa kita cuba cari selalunya bila kita run statistik, kita nak dapatkan center tendency ataupun distribution ataupun variation of the data, iaitu kalau kita cari nilai mean, mood, standard deviation, variance range, ataupun kita dapatkan table dalam bentuk pie chart, histogram. Kalau research kita hanya kita akan perlukan maklumat-maklumat ini, maknanya research kita hanyalah descriptive statistik saja yang kita perlukan. Kita tahu apa yang kita nak. Tetapi kalau kita nak lebih, kita nak guna nama istilah ANOVA, macam-macam tu, kita nak buat inferential statistik, kita masuk second level analyze, kita namakan inferential statistik. Inilah konsep inferential statistik. Apa yang kita buat? Kita ada data, kita ada population, research mesti ada population, dan kita ada size population, N besar ni berapa. Contohnya kita punya population ialah semua guru-guru di Lembah Kelang. Jadi kita tahu. Jadi kita ambil sebahagian sebagai sampel kajian kita. Dan dalam research, selalunya kita akan ada research hypothesis. Research hypothesis ni kita akan dapat daripada research question. Research question kita akan dapat daripada research objektif. Apa yang kita cuba buat ialah menggunakan sampel-sampel kita cuba test hipotesis kita. Daripada hipotesis ni kita boleh buat generalization berkenaan dengan population. Okay, contohnya research kita buat pasal
problem-based learning di sekolah-sekolah. Sama ada okey ke tak okey. So kita cuba buat survey, kita kaji, daripada sampel kita buat conclusion. Okey, problem-based learning bagus. Kita buat generalization. Okey, so apa tools yang kita guna semasa inferential statistics ialah yang saya tunjuk ni lah. Kita ada t-test, ANOVA, ANCOVA, correlation, multi-regression, chi-square, man-Whitney rule kosong. So untuk yang berwarna biru ni adalah kita namakan sebagai parametric statistical test. Yang warna kelabu ni, ini yang dinamakan sebagai non-parametrics. Jadi antara test yang kita kena buat sebelum kita nak guna t-test, ANOVA, MANCOVA, chi-square, everything ini, kita kena buat satu test kita namakan sebagai normality test. Dalam kelas saya, dalam basic saya cerita macam mana nak buat normality test. Senang saja normality test. Kalau data kita yang kita nak test itu dia dalam bentuk bell curve distribution dia, kita boleh guna semua tool yang nama ni. Tetapi kalau data kita skewed macam ni, dia skewed ke kiri atau skewed ke kanan, yang ni kita kena guna non-parametrics. Okey, dan hari ini kita akan pergi dengan lebih detail. Kita akan tengok lebih tools yang lebih canggih lah, ANCOVA, MANCOVA, everything. Okey, sebelum itu juga, bila kita nak buat research, setiap researcher dia mesti tahu dia punya research framework dia. Macam mana kita nak dapatkan research framework daripada problem statement kita. So kalau kita boleh convertkan daripada written problem statement kepada diagram macam ni, maknanya memang kita faham apa research kita. Dan kita tahu apa kita punya IV, apa kita punya DV. Okey, so ini yang kita kena faham. Dan macam mana kita nak dapat nilai-nilai ini? Selalunya kita guna questionnaire. Kita akan gunakan questionnaire. Saya tak nak cerita macam mana nak guna questionnaire, macam mana yang questionnaire. Okey. Dan data-data, bila ini adalah data, contohnya dalam saya punya research framework ni, saya nak cari data berkenaan general well-being, job career satisfaction, control at work, working condition, everything. Jadi data-data ini kita perlu cari tahu jenis-jenis nombor yang kita dapat. Ya, saya cuma ulang baliklah. Kalau dalam kelas basic saya ada cerita. Data, bila kita dapatkan data, secara umumnya kita akan ada 3-4 jenis data yang kita akan dapat, iaitu data jenis nominal, data format, data ordinal, data interval dan data ratio. Tetapi untuk SPSS, interval dan ratio ni dia jadikan satu, dinamakan sebagai skill. Nominal, ordinal dan skill untuk SPSS. Jadi untuk dalam bahasa mudah dia, bila kita collect data, selalunya kita akan dapat 2 jenis data. Iaitu data memang asal-asal kita dapat adalah nombor. Data yang kedua, jenis data yang kita dapat ialah bukan nombor. Contohnya data bukan nombor, gender. Male, female, bukan nombor asal dia. Lokasi, tempat tinggal, negeri. So data yang kita dapat tu bukan data nombor. Tetapi SPSS dia tak boleh analyze data yang bukan nombor. Jadi kita kena bagi nombor. Jadi contohnya male dan female, bila kita masuk dalam SPSS kita tak boleh masuk male dan female, kita kena masuk nombor 1 atau 0, 1 atau 2. Jadi nombor-nombor yang kita bagi kepada data kita tu, kita kena tahu data tu jenis apa. Kalau kita contohnya data male, data female kita namakan sebagai data nominal data sebab kita bagi nombor. Male 1, female 2 atau male 0, female 1. Nombor 0 dan 1 tu tidak memberi makna sequence. Tapi ada jenis data yang kedua, kita dapat data dia data jenis bukan nombor. Tetapi dia ada order, ada rank. Itu kita namakan sebagai ordinal data. Contohnya income category. Low, moderate and high. Selalunya low kita bagi 1, moderate kita bagi 2, high kita bagi 3. Jadi nombor 1, 2, 3 tu memberi makna order. Itu adalah ordinal data. Tetapi data yang ketiga, yang interval dengan ratio ni selalunya data yang kita dapat itu memang asal-asal dia adalah data nombor. So kita namakan sebagai skill. So kita tak payah pening kepala nak faham apa itu nominal, ordinal, interval, ratio. Dalam SPSS bila kita adalah data, kita tahu data nombor, data bukan nombor. Data bukan nombor kita tukar kepada nombor. Bila kita tukar dia jadi nombor, kita kena pilih sama ada nominal ataupun ordinal.
Boleh setakat tu? Boleh InsyaAllah lah kan? Okey. Dan ini contoh-contoh lah. Ini contoh dia. Ini adalah contoh survey form yang kita buat. So nombor-nombor yang ada dalam slide saya ni adalah ini yang saya akan namakan sebagai nominal dengan ordinal. Yang nominal saya nominate gender, marital status tu. 0 dan 1 saya nak terbalik pun boleh, male dulu pun boleh. Saya nominate value. Tetapi kalau kita tengok pada level education dengan job category, number yang I nominate here ataupun saya bagi nombor ni memberi order 1 2 3 1 2 3. Mana lagi besar nombor, lagi tinggi dia punya job category, lagi tinggi, dia besar nombor, lagi tinggi dia punya degree of ataupun level of education. So selain daripada jata jenis ordinal, nominal, yang lain semua kita namakan sebagai skill dalam SPSS. Tapi dalam statistik kita namakan sebagai interval dan ratio. Okay, so ini satu lagi bentuk questionnaire yang kita selalu buat. So kita ada Likert skill. Okay, so bila kita nak analyze data, macam saya cakap awal-awal tadi, kita kena tengok apa level yang kita nak analyze. Kalau kita analyze hanya first level, kita cuma perlukan frequency distribution ataupun basic statistik. Berapa peratus, berapa mean, berapa standard deviation. Itu first level analyze. Tapi bila kita masuk pada second level analyze, kita fokus kepada bivariate, di mana kita compare antara dua variable. Ataupun kita cuba cari relationship antara dua variable. So itu yang kita namakan sebagai second level. Tapi hari ini kita akan pergi lebih canggih sikit, kita akan pergi pada third level analyze, kita akan tengok multivariate analyze. Apa namakan sebagai multivariate analyze, kita akan tengok banyak variable, kita boleh analyze dengan kita akan compare bukan A dengan B saja, kita akan compare A, B, C, D, everything. Dan kita akan tengok apa hubungan antara mereka. Nanti kita akan tengok dengan ability apa yang kita masukkan third level analyze. Okay, so yang ni dalam kelas basic, selalunya kita hanya sampai takat ini sahaja. Iaitu kita fokus kepada t-test, ANOVA, Pearson, Spearman. Lepas tu dalam kelas basic saya cerita sikit multiple regression dengan linear regression. Hari ini kita akan pergi dengan lebih detail ataupun tools tu yang lebih menarik yang akan kita gunakan. Iaitu kita sebenarnya macam mana kita nak tahu sama ada saya nak guna t-test ke, ANOVA ke, Markova ke, dia ada rules dia. Dia ada rules dia. Ya, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya stop sekejap share saya ni. Kita iterate sekejap. Saya dah bercakap lebih kurang 15 minit sebab dengan komputer ni tak boleh cakap lama-lama. Ada apa-apa persoalan ke? Ada Doktor. Ada Ada apa persoalan ke? Saya boleh kita clearkan dulu, lepas tu kita sambung. Tak ada? So far tak ada. So far tak ada, Alhamdulillah. So kalau ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa, okey. Okey, so kalau tak ada saya teruskan dengan apa yang kita nak cerita hari ini. Okey, kita share lagi sekali. Saya akan sambung balik apa yang saya Doktor, suara hilang. Suara hilang Sekejap. Dah dengar? Tak apa, kita share dulu, lepas tu kita akan keluar suara lah. Dah ada suara. Dah keluar Okey, sekejap saya share sekejap lagi sekali. Okey. So kita dah sampai ke sini. Okey, dah faham semua ni, saya rasa tak ada masalah kot kelas intermediate ni kan. Okey, ini adalah dia punya tree, dia pakai tree decision making tree. If want to identify which ones tools or which test we have to choose. Okay, mula-mula kita tengok degree of relationship dulu. Katakanlah research kita nak cari hubungan. So setiap research kita akan ada DV
dan kita ada IV. Selalunya kita nak tengok apa hubungan antara DV dengan IV. Okey. Katakan research kita DV ada 1 dan IV ada 1. Saya nak tengok hubungan dan tidak ada nilai covariance sini. Jadi test yang kita boleh guna ada 2, iaitu bivariate correlation ataupun regression. Jadi tujuan analisa kita nak tengok relationship ataupun kita nak predict. Tetapi kalau saya ada 1 DV, saya ada banyak IV, 2, 3, 4 ataunya, yang ni kita namakan sebagai multi-regression. Yang ni kita cuba createkan linear combination of the best predict for the DV. Okey. Katakan saya nak tengok hubungan antara DV dengan IV, tetapi saya ada lebih daripada 1 DV saya. Dan saya juga ada lebih daripada 1 IV saya. Yang ni saya kena guna path analysis. Itu analysis ya. Jadi okay, so lepas ni saya akan tunjuk contoh-contoh. Okay. Saya akan tunjuk contoh-contoh research question. We can identify whether there is a bivariate, multivariate and so on. Contoh yang pertama ni ialah this is a bivariate punya example. Contoh dia ialah what is the relationship between SPM score and CGPA. So kalau kita tengok kat sini, apa variable yang terlibat, ada 2 saja variable, iaitu 1 IV, 1 DV. Ini adalah kita namakan sebagai bivariate. Jadi apa kita boleh pakai, kita boleh guna correlation. Sekiranya kedua-dua IV dengan DV kita adalah normal distribution, saya boleh guna Pearson. Kalau dia tak normal curve, saya tak boleh guna Pearson. Okey, yang kedua ialah bivariate regression. Apa beza antara correlation dengan regression? Correlation kita cuma nak tengok hubungan saja. Tetapi prediction ataupun regression kita try to predict DV based on IV. Contohnya, what is the degree of SPM can predict CGPA. So masih lagi satu-satu, ini kita namakan sebagai simple linear regression. Okay, so itu beza antara correlation dengan regression. So apa yang kita perlu perhatikan kat sini, kalau kita tengok kat sini dia ada perkataan kuantitatif, maknanya data ni adalah data dalam bentuk skill. Maknanya data yang kita dapat tu adalah data nombor. Asal-asal pun data nombor. 1 to 1. So SPM score pun dalam bentuk nombor 0 hingga 100, CGPA 0 sampai 4. So data tadi adalah data continuous dan data bentuk nombor. Okay, dan apa yang kita nak cuba cari ialah kita cuba predict ataupun cuba nak study relationship. Itu jenis tools yang pertama. Okey, kalau kita ada DV1 tetapi IV lebih daripada 2, contohnya saya ada what is combination of the risk behavior. So what is the risk behavior? Amongst alcohol use, drugs, vandalism, so whatsoever. So the best predicts among the suicide behavior teman Senechet. So dia ada satu apa ikut IV dia adalah 1, 2, 3, 4 IV, 1 DV. So bila macam ni, ini kita namakan sebagai multi regression. Okay, so ini yang regression. Okay, dan path analysis ni pula kita nak cuba tengok cause and effects. Ataupun kita cuba cari direction. So what is the direct and indirect effects of the risk ability, family income, parents education to the students GPA. Kita nak tengok apa yang ni memang more advanced punya analyze. So untuk path analysis hari ni saya rasa saya tak sempat cerita. Banyak cerita dia ni memang dia panjang sebelum kita buat analyze. Okay. So ini adalah path analysis dan yang seterusnya ialah grup yang seterusnya ialah kita kena nak pilih sama ada t-test ke ANOVA ke Markova. Inilah dulu yang kita kena tahu. Okey, grup yang kedua ialah kita nak tengok difference. We want to study about the difference between variable. So contohnya DV saya adalah 1, tetapi saya nak tengok ada beza tak antara IV categorical. So categorical ni adalah data yang nominal ataupun ordinal tadi. Kita boleh groupkan. So kalau saya ada cuma 2 kategori saja, contohnya saya nak tengok
ada beza tak antara pelajar lelaki dengan pelajar wanita dari segi performance mereka dalam kelas matematik? So, berdasarkan kepada test marks. Okey, markah peperiksaan, markah dia adalah 0 hingga 100. Itu markah peperiksaan. Saya nak tengok ada beza tak antara lelaki dengan wanita? Ada berapa kumpulan? Ada berapa kategori? Ada 2. So, saya kena guna t-test. Tetapi kalau saya nak tengok dalam kumpulan tu ada 3. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Ada beza tak antara performance mereka antara kumpulan A, kumpulan B, C? Ada 3. Mana lebih daripada 2 kategori, saya kena guna ANOVA. Okey, so hari ni kita juga kalau kita ada nilai covariance, contohnya nanti saya akan tunjuk lebih detail lah bila nak guna t-test, ANOVA, ANCOVA, factorial ANOVA, factorial ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, factorial MANOVA, factorial MANCOVA. So kalau sempat kita akan cerita semua ni hari ni. Kita tengok, tapi dia punya cara guna sama saja. Ini yang pertama. Yang ini contoh-contoh dia. So, t-test dia ada 2 group. Male, female in term of mathematics score. Kalau untuk one way ANOVA, dia kena ada lebih daripada 3 groups. Contoh, do teenager from the low, middle and high to motivation test. So, yang ni adalah ANOVA. Dalam kelas basic saya cerita. Okey, sekarang ni kita ada covariance. Contohnya, kalau kita tengok antara ANOVA ni, dia tak ada covariance. Tidak ada satu lagi syarat yang diletak. Dia cuma nak tengok beza antara socio-economics, family status dengan motivation test. Tapi yang ni, dia tambah lagi satu, kata do the preschool of the low and middle high socio-economic status have a difference. Literary test score after adjusting for family type. Family type ini kita namakan sebagai covariance. So yang ni kita namakan sebagai ANCOVA, analysis covariance. Ini saya akan tunjuk nanti. So one way analyze of the covariance is similar to ANOVA, but ANCOVA additional control for the variable covariance that influence the DV. So ini satu. Jadi kalau kita tengok apa yang paling penting sekali dalam research kita ialah research question kita tu. So macam mana kita nak design research question kita berdasarkan kepada research objektif. Daripada research objektif kita keluarkan apa sahaja research question kita. Sebab research question kita lah yang akan mengeluarkan research hypothesis. Daripada research question dan research hypothesis tu kita akan tahu apa tu statistik yang kita kena guna. Yeah? Okay. So bila kita nak guna factorial tak? So nanti saya rasa dalam contoh-contoh nanti kita akan nampaklah dengan lebih bila kita nak guna factorial. Factorial analysis ni pula dia ada DV tetapi dia ada 2 IV dan 2 IV ni dia ada grup banyak. Instruction treatment ada 2, gender ada 2. Kalau kita tengok ANOVA tadi kita cuma ada satu-satu. Tapi factorial ANOVA ni dia ada 1 lawan 2 ni ada grup dia lagi. Nanti saya akan tunjuk yang ni kita akan nampak lebih detail. Okey. Dan factorial ANCOVA ni pun sama. Kita tambah lagi 1 covariance. So okey ke? ANCOVA MANOVA ajak lama pening. Okey, so jangan risau, kita akan pergi satu-satu, kita akan nampaklah. Okey, MANOVA ni pula dia terbalik. Kalau ANCOVA kita ada 1 DV, banyak IV. Tapi MANOVA ni kita ada banyak DV, kita ada 1 IV. Ini pun saya akan tunjuk juga. Dia panggil multivariate analysis of the variance. Ya, contoh research question dia, does athletic significant effects on the mathematics achievement in readings, mathematics, science and overall achievement among the urban student. Okay. MANOVA ni juga dia ada MANCOVA. Dia ada lagi 1 covariance bila tambah. So apa yang kita perlu buat ialah kita kena tahu research question kita apa yang kita nak. Dan MANOVA juga ada factorial MANOVA. Okey, dan kita ada factorial MANCOVA.
So kalau sempat kita belajar semua, kalau tak sempat at least you dah tahu macam mana nak pergi. Okay. So yang ketiga, grup yang ketiga ialah kita cuba nak predict group membership. Yang ni kita namakan sebagai logistic regression dengan discriminate analysis. So ini pun more detail lah, nanti saya akan tunjuk. Okay, dan discriminate analysis ini contoh dia punya research question dia. Kalau untuk logistic regression ini dia regression, tetapi dia punya DV dia tu dia ada kategori yes, no, setuju tak setuju, bunuh tak bunuh, mana contoh saya ni bunuh diri atau tak bunuh diri. Kita nak tengok dan kita ada banyak IV. So nanti kita akan tengok dengan lebih detail apa itu logistic regression. Okey, dan jenis yang terakhir yang kita kena tengok ialah structure. Yang ni kita cuba tengok factorial analysis dengan principal component. Selalunya kalau nak guna structure ni kita guna SAM pun boleh. Okay, factor analysis. Yang ni kita bukan guna SAM, kita guna SPSS untuk tengok benda-benda. Okey. Jadi apa yang saya cerita tu sebenarnya mungkin pening. Cara yang paling senang sekali ialah dalam slide saya ada buatkan satu table. Table ni boleh senang untuk kita. Slide ni saya dah tambah sikit. Slide yang saya share dalam Google Classroom saya tak ada tambahan. Yang ni saya tambah sikit. Kita nak tahu apa yang kita nak pakai, sama ada t-test ke, ANOVA ke, ANCOVA ke, Factorial ke, MANOVA ke ni. Kita guna table ni senang. Okay, nanti saya akan tunjuk satu contoh. Yeah. Cara dia ialah apa yang kita perlu buat bila kita ada research question, yang pertama sekali kita kena identify variable yang kita ada. Dalam research question tu ada berapa variable. Lepas tu kita kena tahu mana satu IV, mana satu DV, mana satu covariance. Lepas tu setiap IV, DV tu kita kena pasti jenis dia, sama ada dia categorical ataupun skill ataupun quantitative. Dan ada berapa banyak kategori. Lepas tu kita akan tengok row, kita tengok column, lepas tu kita tengok intersection. Okay, contoh contohnya saya ada research question macam ni. Okay. Yeah. Does ethnic significant effects reading achievement, mathematics and overall achievement among 6 grade students after adjusting for the family income? Okay, step yang pertama, apa yang kita perlu buat ialah kita kena tengok variable. Dalam research question saya ni ada berapa variable? Variable yang pertama ialah ethnics. Variable yang kedua ialah reading achievement. Variable yang ketiga ialah mathematics achievement. Variable yang keempat overall achievement dan variable yang kelima ialah family income. So saya dah ada senarai variable yang saya terlibat dalam saya punya research question saya. Itu step yang pertama. Step yang kedua, apa yang saya perlu buat, saya kena tengok mana satu IV, mana satu DV. Daripada apa yang saya buat ini, saya kena senaraikan mana satu IV, mana satu DV, mana satu covariate. Daripada research question saya dapati IV adalah ethnic. Reading and family income adalah covariance. Sebab kenapa saya kata reading achievement, mathematics achievement, overall achievement is the DV? Sebab kalau kita tengok kat sini, does ethnic significant effects? Maknanya siapa yang menentukan siapa? Mana dia nak tengok ethnic sini mempengaruhi tak reading? Jadi reading ni adalah DV. Mathematics achievement adalah DV. Overall achievement ni adalah DV. Perkataan effect ni. Maknanya mana satu yang kita cari? Mana satu yang kita nak ukur? So saya rasa you tak ada masalah untuk tentukan sama ada DV, IV dalam research masing-masing sebab research kita lah yang lebih mahir. Okey, dah tahu IV mana satu, DV mana satu, covariate mana satu. Step yang ketiga yang kita kena pasti ialah kita kena tengok types of the data every variable kita. So kita tengok achievement, ethnic. Ethnics ni dia adalah IV
dan dia adalah jenis kategoris. Sebab etnik ini kita tengok data Melayu, Cina, India. Jadi dia adalah categorical data. Okay, dan dia lebih daripada 2. Okay, dan kalau kita tengok reading, achievement, mathematics achievement, overall mathematics, semua ni adalah data skill ataupun data kuantitatif. Dan saya ada berapa? Ada 3. Okey, dan data yang ketiga yang saya ada data yang kategori yang ketiga yang saya ada ialah family income. Family income ni adalah pun sama juga kuantitatif, iaitu income dia berapa ratus dia ada. So family income. Jadi daripada sini apa yang saya buat step yang seterusnya ialah saya kena tengok table yang saya ada tadi. So daripada kita dah kena pasti, step yang keempat yang saya kena tengok ialah saya kena guna table tadilah. So table yang saya ada tu, saya kena pasti row dia apa, DV dia apa, intersection dia apa. Okay, saya akan bawa slide ini kepada, so kalau kita tengok row yang pertama, kita tengok table senang terus. Saya ambil ni, okay, macam ni. Okay, so saya dapati row IV. IV saya adalah categorical. So ini adalah IV. Kita kena guna categorical. Okay. Lepas tu ada berapa IV saya? Ada 1 IV. Ada 1 IV saja. Tetapi data yang saya ada tu, IV saya tu dalam bentuk categorical. Ada 2 categorical, lebih daripada 2 kategori. Kalau 2 ni contohnya male and female. Tetapi sekarang ni, sebab saya ada pointer tak? Okay, tak apa. Boleh nampak mouse kan? Okay, boleh nampak. Okay. So, dia adalah categorical lebih daripada 2. Dah siap 1 kolom. Okay, kita tengok 1 row. Kolom pula. Kolom adalah kolom DV. Inilah kolom DV. DV saya adalah jenis kuantitatif. Okay, bukan categorical, dia adalah kuantitatif. Saya ada 1 ke ada banyak? Saya ada banyak. So, inilah kolom yang saya nak tengok. Jadi, lepas tu saya kena tengok intersection antara DV dengan antara IV saya dengan DV saya. So bila saya tengok kat bawah, oh kat sini. Oh saya kena guna one way. Nah itulah cara kita nak tentukan apa test yang kita nak pakai. Okay, so ada apa soalan tak setakat tu? Boleh kan? Boleh kan? Sekejap meja saya unmute diorang sekejap. Okay. Boleh. Boleh Boleh. Is it clear? Can you use my tables to identify which ones tools you need to utilize? Boleh kan? Boleh doktor. Boleh. Okay. Boleh Yang doktor. boleh ke tu? Yang table ni? Macam mana? Table ada kan? Ada dalam slide kan? Yang Ada, tadi. Yang mana? Table mana satu? Yang ada sebelum-sebelum ni tadi. Yang sebelum-sebelum ni. Okay, ni table ni dalam saya punya Google Classroom tu simple je, saya tak buat macam ni sebab malam tadi saya rasa sebab saya kelas sebelum ni saya berdepan dengan you. Saya boleh contoh dekat whiteboard. Jadi saya rasa bila kelas secara online ni saya kena buat slide tambahan. Itu yang saya tambah ni. Nanti saya akan upload dalam Google Classroom slide baru saya ni. Thank you doktor. Okay. Baik doktor. Boleh, okay. So saya harap lebih kurang 45 minit kita bersama ni. So at least you can identify what is the tools you need. Sebab yang jadi masalah kepada pelajar yang setakat ada pengalaman saya ni lah. Pelajar dia ada research question. Tapi dia tak tahu dia nak pakai apa. Kadang-kadang research question dia dan tools yang dipakai salah. Bila dia buat macam tu, bila dia pergi viva dia dah kena tembak. Ya, so apa yang penting ialah bila awak dah tahu awak nak guna apa, contohnya tadi daripada contoh yang saya bagi, saya nak guna Markova, saya nak guna Manova, atau saya nak guna Markova ni patutnya ni. Okey, saya nak guna Markova. Jadi saya tahu purpose saya apa. Dan setiap tools yang kita pakai ni, yang kita nak pakai ni, dia ada syarat dia. Dia ada requirement dia. Dan dia ada assumption dia. So nanti bila kita belajar satu-satu nanti akan tunjuk apa keperluan dia, apa assumption dia. Dan Meja kejap meja. Dia tanya. ada tanya ke?
Dekat chat. Covariate tu apa? Sekejap, covariate tu apa? Okey, sekejap saya kecilkan saya punya ni. Sebab saya tak nampak you punya. Covariate tu apa? Sekejap, sabar. Saya stop sharing kejap. Sebab saya tak nampak you punya chat. Saya stop sharing kejap Okey. Sekarang kita tengok sebelum kita pergi lanjut daripada sesat tak tahu ke mana, lebih baik kita berhenti sekejap Okey, macam ni. Soalan yang pertama yang ada kat sini dia kata apa itu covariate? Covariate tu apa? Covariate tu apa ya? Macam ni contoh dia macam ni. Senang je covariate ni. Ada satu syarat yang kita letak. Contohnya, saya nak tengok performance pelajar. Contohnya, apa yang saya nak ukur sekarang ni? Kebolehan pelajar ataupun performance pelajar dalam kelas. Saya nak tengok saya nak tengok beza performance pelajar antara pelajar lelaki dengan pelajar wanita. Okey, maknanya sekarang ni saya ada dua saja. Ada dua je. Saya nak tengok apa yang variable yang terlibat sekarang ni ialah gender pelajar dengan performance dia. Okey, tapi ada satu lagi syarat saya tetapkan. Kita nak tengok family income. Kita letakkan. Saya nak tengok beza antara performance antara pelajar lelaki dengan pelajar wanita. Tapi ada satu syarat kita letak lagi. Saya tetapkan dia punya lagi satu variant iaitu family income. Kategori low ataupun B40, N40, top 20. So ada 3 lagi yang family income tu. Family income tu kita fix. Jadi saya ada berapa kumpulan saya compare sekarang ni. Saya dah compare antara pelajar lelaki. Saya dah ada 2 kali 3. Saya ada 6 group yang saya compare. Nanti tak apa, nanti bila saya pergi dengan lebih detail, you akan lebih faham apa itu covariance. Boleh Covariate ni adalah dia punya variable lain yang kita fitkan. Boleh apa nanti bila saya cerita pasal covariate ke Markova ke, dia akan ada perkataan covariate. Is okay? Boleh Apa dia? Nanti pasal covariate ni nanti saya akan cerita dengan lebih detail dengan saya akan bagi contoh, you akan faham lah. Boleh Magic explain beza MANOVA dengan ANOVA. Nanti kita akan tengok contoh dia tu. Ada beza dia MANOVA dengan ANOVA. Boleh ada beza dia tu. Nanti kita tengok contoh. Okey. Boleh Okey, jadi kita pergi kepada kita punya topik yang nanti bila you tengok detail nanti. Okey, ada yang nak tengok apa beza MANOVA, ANCOVA. Nanti kita akan tengok bila kita belajar satu-satu tu kita akan faham lah apa beza dia. Okey, dan topik yang seterusnya. Okey, jadi saya kena ingat covariate beza Okay, topik yang seterusnya ialah sebelum kita guna MANOVA ke ANCOVA ke, sekejap saya share balik slide saya. Okay. So kalau kita tengok kat sini kita ada banyak tools yang kita kena pakai ni. So sekejap kita tengok yang belakang sekali tu. Table saya ni. Okey. Kalau kita perhatikan one way MANOVA ni MANCOVA ni, one way dia ada covariant. Dia ada covariant yang ni MANCOVA, yang ni MANOVA. So dia ada covariant. So nanti kita akan tengok semua ni. So kita akan tengok ada beza, semua beza-beza ni. Jadi yang pertama yang akan saya cerita ialah kita akan pergi kepada ANCOVA dahulu. ANCOVA dahulu. Tapi sebelum kita belajar ni, kita kena buat satu lagi proses, iaitu kita namakan sebagai data screening. So saya perlukan lebih kurang dalam 45 minit lagi untuk tengok apa itu data screening. So data screening ni penting sebab kalau
Okay, kalau kita tak screening, kita akan buat kesalahan. Okay. Kenapa kita perlu screening data? Ada 4 sebab utama. Yang pertama ialah kita nak tengok data kita betul-betul accurate. So, apa yang dikatakan sebagai data accurate, data yang kita ambil adalah betul nilai yang kita nak. Selalunya apa yang kita buat ialah kita tengok range. Sebab setiap data yang kita pilih, dia dah ada range dia. Macam contoh, kalau nilai min, kalau CGPA, pelajar, mesti nilai dia 0 hingga 4. Kalau markah test, mesti 0 hingga 100. Tapi kalau data tu ialah data CGPA, tapi kita boleh dapat 6. Dia berada di luar range, mana data tu tidak ada data accuracy. Macam contoh juga data, kalau kita collect data gender, kita akan ada 2 data saja, 1201. Tapi kalau kita ada selain daripada nombor tu, maknanya data kita tak accurate. So kita kena tengok error. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita namakan sebagai outliers data, extreme value. Kita kena tengok juga value, ni kita punya extreme value. Sebab extreme value ni menyebabkan kita ada masalah bila kita nak analyze multivariate ataupun data kita tak normal. Jadi apa yang kita buat bila kita kena pasti data outliers, kita boleh delete. Dan yang ketiga ialah yang kita kena tengok data screening ialah missing data. So kalau dalam data kita tu banyak sangat missing data menyebabkan kita punya analysis kita tak tepat. Dan yang keempat yang kita kena tengok data screening ialah kita nak tengok assumption. Setiap tools yang kita pakai, t-test ke, ANOVA ke, dia ada assumption dia. So antara assumption yang selalu kita buat ialah normality, linearity, homocentricity. Dia punya homogeneous of the data. Kita apa? Walaupun nampak macam bunyi pelik, kita akan tengok satu-satu, senanglah. Okay, pertama kita fokus kepada missing data dahulu. Okay, untuk missing data, bila kita collect data dalam 500 data yang kita dapat tu, selalunya memang akan ada missing data. So missing data, dia ada 2 cara, dua bentuk yang kita akan ada. Mana data missing tu dia tak ada pattern. No pattern, tapi dia ada missing data tapi dia ada pattern. Maknanya missing data tu sendiri adalah data. Jadi kita kena buat sesuatu missing data tu supaya dia memberi makna kepada kita. Okey, tapi kalau dia tidak ada pattern, senang saja kita masukkan grup yang missing data sebagai 1, no missing data sebagai grup 2, kita buat t-test. Kalau kita buat analyze, kita dapati dengan ada data, tidak ada beza pun data missing, dengan ada missing data, dengan tak ada missing data, maknanya dia tidak effect research kita. Jadi kita boleh delete. Ini teori dia lah. Tetapi kalau kita buat missing data dengan not missing data, bila kita compare, dia ada beza. Jadi missing data tu kita kena isi. Kita kena isi dengan data. So cara isi data, maknanya bila macam tu dia ada pattern lah. Kita boleh replace data tu. Ada beberapa cara. Yang pertama kita replace dengan nilai yang kita tahu. Ya, ini senang tapi bias. Ini ada banyaklah proses dia. Option yang kedua, kita replace dengan means value. Daripada data-data yang kita dapat, kita masukkan nilai-nilai missing tu. Ataupun kita replace dengan group, ataupun kita buat regression. Yang ni paling canggih lah, yang keempat ni. Okey, jadi cara dia SPSS untuk tengok missing data senang je. Kita guna frekuensi kalau data tu adalah data kategori. Kalau data tu data skill, kita guna explore. Nanti saya akan tunjuk. Dan kalau kita dapati hasil dia, rasa missing data tu kurang daripada 5%, maknanya tak ada masalah, kita boleh proceed je. Tapi kalau missing data tu lebih daripada 5% dan sampai ke 15%, kita kena replace missing value tu. Sebab dia akan kacau kita punya analyze. Tetapi kalau kita analyze, kita dapati missing data dalam kolom tersebut lebih daripada 15%, kita kena delete data tu. Sebab dia akan kacau kita punya analyze. Ini dia punya rule lah. Okay, kita tengok contoh. Contoh yang pertama ialah saya ada data. Okay, kejap saya tunjuk. Nanti bila dalam saya punya Google Classroom tu, kalau you boleh, you download carrier a.sav. Nanti dalam tu kita akan nanti saya akan tunjuk macam mana saya buka SPSS.
macam mana saya nak guna SPSS. Ini saya guna PowerPoint ni. Cara dia senang saja untuk analisis data kita. Okey, contohnya saya nak tengok job satisfaction, data job satisfaction saya ni. Job satisfaction ni dia adalah categorical data, iaitu satisfied, not satisfied. Kalau selalunya dalam Likert skill kita adalah nilai 1, 2, 3, 4, 5 ada categorical. Saya nak tengok ada banyak tak missing data. Jadi apa yang saya perlu buat ialah saya klik dekat analyze, saya klik dekat adaptive statistics, saya klik dekat frekuensi, dan bila saya klik frekuensi, dia akan keluar pop-up box ni. Dan saya masukkan variable yang saya nak test tadi. Okay, sebenarnya kita boleh test semua sekali, tapi untuk kelas kita masuk satu saja. Bila kita masuk dekat sini, kita klik OK, kita akan dapat output macam ni. So, kita akan dapat output macam ni. So, bila kita dapat output macam ni, kita tengok table dekat statistik ni. Dan kita besarkan, kita ada missing data ke tidak ada. So, daripada sini saya dapati saya tidak ada missing data. Maknanya saya tak perlu buat apa-apa sebab kalau kita dapati nilai missing ini lebih daripada 5%, mana job satisfaction ini saya tak boleh guna untuk analisis saya. Saya kena buat sesuatu. Sama ada saya kena replace value supaya dia tidak ada missing data. Tapi kalau 5 hingga 15 kita boleh replace. Kalau lebih daripada 15, kita tak boleh analyze. Mana data kita dia jadi tak tepat nanti bila kita analysis. Okey. Jenis data yang kedua ialah sekiranya data kita adalah data skill ataupun bila kita dapat tu memang data tu adalah skill. Contohnya income. Jadi untuk data tu adalah data skill ataupun data nombor, dalam istilah SPSS dinamakan sebagai quantitative data. So kita kena guna explore. Kalau data categorical kita guna descriptive tadi. Kita guna descriptive statistik. Frequency. Okay, so apa kita buat? Kita klik descriptive. Ya, okay. Kita klik dekat explore. Bila klik explore, kita akan keluar pop-up box macam ni. So kita pilih variable, masukkan di dalam dependent list. Okay. Tapi dalam contoh saya ni, saya dah ada grouping. Income ni, saya ada grouping. Kalau job kategori tadi, saya ada 2. Satisfied, not satisfied. Jadi saya dah ada grouping data. Saya masukkan recon, saya klik OK, saya akan dapat macam ni. So daripada sini, kat mana saya nak tengok, saya kena check dekat table ni. So daripada sini, saya data income ini, daripada data saya ni lebih daripada yang valid 710. Yang missing ada 37. Maknanya ada 5% yang missing. So kalau lebih daripada 5% ni, saya kena replace missing data ni. Kalau 5 hingga ke 15 saya kena replace. Kalau kat sini 15% ke atas, saya tak boleh analyze recon ni. Income ni. So itu yang kita perlu buat missing data. Simple saja. Kita tengok kat sini. Okey, data saya boleh analyze. Kalau tak, saya kena buat sesuatu. Okey, katakanlah saya dapati katakanlah percentage kat sini adalah lebih besar daripada 5, katakanlah 7 ke 10 ke. Apa yang saya perlu buat ialah saya kena replace. Kena replace data tu. Contohnya adalah data age. Data age ni bila saya analyze, saya dapati banyak data kosong, orang tak isi, orang tak suka isi age. Jadi apa yang saya perlu isi, saya kena replace. Bila saya run, saya dapati nilai age, nilai missing kat sini adalah 10%. Jadi saya kena replace. Macam mana cara saya nak replace? Saya kena buat transform. Saya pergi dekat transform, saya kena replace missing value. Bila saya klik replace missing value, saya kena pilih data mana yang saya nak replace. So saya nak print age. Saya masuk dekat sini dalam box ni. So dekat sini adalah dia punya arahan transform, replace missing value, identify variable and move to the new box
variable, identify new variable name, selalunya dia akan bagi nama secara automatik. Tapi kalau kita nak bubuh nama sendiri pun boleh. Kita select method. Method dia ada kat sini. Dia ada banyak method, ada series means, ada means on nearby point, ada median, ada linear interpolis. Yang selalu kita guna ialah mean, senang. So bila kita klik OK, dia akan createkan satu kolom baru iaitu H yang dah ada semua data. Jadi bila kita analyze nanti kita kena analyze yang kolom yang kita create baru. Nanti saya akan tunjuk macam mana cara kita nak buat. Ya. Boleh? Itu adalah kita nak missing data. Cara missing data ialah ada data kosong kita kena replace. Macam mana cara nak replace? Macam mana peraturan kita nak replace? Kalau tak nak replace, ini peraturan dia. Kalau kurang daripada 5%, kita proceed je analyze, tak ada masalah. Kalau missing data tu 15 ke 15%, kita kena replace. Kalau missing data lebih daripada 15%, variable tu kita kena delete. Boleh? Okey, saya nak tunjuk SPSS. Okay, sekejap, saya share saya punya. Mana saya punya? Okey. Ada soalan tak cakap tu? Saya tunjuk satu contoh guna SPSS Ya, saya buka SPSS sekejap. Okey, saya tunjuk SPSS sekejap. So kalau siapa ada dua komputer ke, siapa ada SPSS dah boleh buka lah. So ada satu komputer boleh try. Ini adalah SPSS saya. Sekejap saya share sekejap. Share, ini SPSS, share. Okey, dah nampak SPSS saya? Okey, sekarang ni kalau you ada SPSS dan kalau you dah pergi pada Google Classroom saya tu, katakanlah saya sudah ambil data. Okey, so saya open. Saya pergi kepada saya punya data yang saya ada. Okey, data saya adalah data intermediate data. So yang saya ialah carrier A tadi. So saya open. So okay. Close. Okay. Sekejap, dia bila saya buka tu dia auto off saya punya ni. Dia buka banyak window. SPSS ni bila kita buka data, dia akan tutup window. Dia akan buka dua window, satu window data, satu window output. Yeah. So ini data yang saya ada. Data yang saya ada. So ini data yang saya ada. Sini data yang kita akan guna dalam kelas kita hari ini. So kalau kita tengok ada banyak data-data missing tu. Okay, okay. So saya tunjuk secara live macam mana kita nak check missing data. Okay. Yang pertama tadi saya tunjuk ialah data kategori. Data kategori ni job satisfaction 2 ni. Dua ni adalah data kategori. Ya, dua data ni. Ini data dua kategori. Okay, so kalau kita nak tengok job satisfaction dengan job satisfaction 2 ni, data tu jenis apa, kita klik dekat variable view ni. Klik dekat variable view. Okey. Job satisfaction, dia ada ni, dia punya value dia. Bila saya klik dekat value ni, ini adalah value-value dia. Dia ada banyak sebenarnya, kita dah modified. Jadi job satisfaction ni ada dua kategori saja, iaitu dia satisfied ataupun not satisfied. Jadi saya nak tengok data ada missing data tak kat sini.
Jadi cara dia senang saja. Pergi dekat data ni. Okay, saya pergi dekat analyze. Pergi dekat descriptive statistik. Saya pergi dekat descriptive. Descriptive. Frequency. Sorry. Frequency. Saya pilih job satisfaction tadi. Yang saya nak tengok adalah job satisfaction. Saya tukar kepada variable name. So saya appear variable name. Yang saya nak tengok ialah job satisfaction 2 ni. Saya klik ke sebelah. Saya tak perlu buat apa-apa. Saya klik OK saja. Bila klik OK, dia akan keluar table output. So sekarang ni you tak akan nampak table output sebab saya window baru yang saya kena buka. Saya stop sharing. Bila saya buka window baru, window output, saya open share. So tadilah bila saya run tadi, inilah dia punya data. So kalau kita tengok ini data. So saya tak ada missing data. Dan saya ada data yang satisfied ada 327, not very satisfied ada 420. Okay, itu satu cara. Okay, saya stop. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tunjuk tadi ialah data adalah data income. So mana data income? Ataupun data age dah senang, data age. Data age ni. Ada tak missing? So saya nak tengok. Missing. So saya pergi dekat analyze. Sebab ini adalah data skill, bukan data categorical. Pergi dekat analyze. Pergi dekat descriptive statistik. Pergi dekat explore. Okay. Saya pilih age, masuk kepada dependent list. Yang tak payah buat apa-apa, saya klik OK saja. Bila klik OK, dia akan keluar saya punya outcome. So saya stop balik sharing saya. Saya share. Outcome saya, share. So ini dah punya outcome. Jadi kalau kita tengok, untuk data saya, untuk age tadi, ada 3 missing data. Ada 0.4% je. Jadi saya tak perlu buat apa-apa. Sebab data ni sikit sangat peratus dia, 0.4%, dia tidak kacau. Okey, katakanlah. Nilai ni bukan 4%, tapi 14%. Bukan 0.4%, tapi 14%. So bila 14%, saya kena buat sesuatu. Sebab kalau data missing antara 5 hingga ke 15, kita kena replace value tu. Sebab kalau tidak, data kita, output kita akan kacau. Jadi cara dia macam mana kita nak replace. Saya stop dulu yang ni. Saya pergi balik dekat data saya tadi. Saya share. Ya, ini contoh tapi data age kita ni tak ada yang missing. Kita katakanlah missing macam tu. Ada missing. Jadi saya nak kena replace. Ada katalah ada 14% missing. 10%. Jadi apa yang saya perlu buat ialah saya kena replace value yang missing tu. Yang kosong tu. Jadi dekat mana saya nak buat? Saya klik dekat transform. Dekat transform ni, dia akan ada satu menu, dia panggil replace missing value. Klik dekat replace missing value. Okey, replace missing value. Variable mana yang saya nak replace? Age tadi kan? So saya tukar kepada ni, ni age. Masuk kepada new. Sila masuk kepada new, dia akan by default, dia akan guna method min dahulu. Tapi kita ada banyak lagi method. Kita ada min, semua ni. Yang paling senang ialah kita guna nilai min. Kenapa kita guna nilai min? Sebab data kita, kalau boleh kita nak dia jadi settle tendency, supaya bila kita buat bell curve, dia tidak ada outliers data. So kita dah masuk ini, kita klik OK saja. Bila kita klik OK, so dia akan replacekan value kita dengan nilai min. Jadi kat mana kita nak tengok? Sekejap saya pergi kepada saya punya slide saya. So saya stop sini.
Saya pergi dekat output. Ni output dia. So, setiap apa tindakan kita, SPSS dia record. So, kalau kita tengok kat sini, apa yang kita dah buat, kita replace missing value. Kita replace age, kita createkan satu variable baru ataupun column baru. Kita guna apa? Function dia, kita guna nilai min. Okay, dekat mana data tu, dia dah createkan satu column baru dalam data kita. So, saya stop, saya share balik saya punya data. Share. So, ini age. Apa yang berlaku ialah saya dah ada satu kolom baru. Dia dah replace untuk saya. Ni nilai age ni. Maknanya sekarang ni data ni dah tak ada missing data lagi. H1 ni dah tak ada missing data. Kalau tadi ada 3, kalau kita nak tahu, kita pergi je dekat analyze. Kita pergi dekat descriptive, kita pergi dekat explore, kita masuk age ni. Min ni. So kita ada yang tadi kita klik OK. Bila kita klik OK, so kita dah replace kita punya missing value tadi. Okay, so kita dah ada missing value, kita dah replace. So kalau kita tengok kat bawah ni pun, dia dah tak ada missing value lagi. Okay, itu saja pasal missing value. Ada soalan tak? Ada soalan ke? Simple aja. Kita check, ada missing tak ada missing. Bila ada missing, kita replace. Ataupun, yep. Kalau kita dah replace tu maksudnya data kita tu dia buang ke macam mana Meja? Dia tak buang, dia tak buang. Dia akan create satu kolom baru. Data start ada lagi. Dia tak kacau. Okey. Selalunya dia akan nasihatkan kita jangan replace. Dia bukan replace sebenarnya, dia create satu kolom baru. Okey, faham. Boleh Thank you Meja. Okay, so kita dah ada maknanya data kita dah tak ada isu data missing. Tapi kalau you tengok data missing you, katakanlah banyak, you kan collect data. Contohnya satu data tu lebih daripada 15% missing. Bila lebih daripada 15%, you kena fikirlah. Ini variable penting ke variable tak penting? Kalau variable penting, you akan masalah. Kalau variable tu tak penting, you boleh buang je lah. Ataupun kalau sebab bila you buang 15%, data you, contohnya data you ada 100. 15% you buang, ada lagi 85. Jadi banyaklah, itu satu kolom baru you tengok. You tengok kolom lain lagi, ada lagi 15%. Dan sekali data you daripada 100 tinggal 20 je. Itu yang you kena buat proses tu. Boleh Okey, so saya harap, okey, sekarang kita pergi kepada kita punya, saya punya slide balik. Meja, ada tanya Meja. Ada soalan Sekejap saya tengok dia punya chat. Sekejap, saya besarkan, stop sharing. Okey, missing value mesti run untuk semua variable ke? Yes. Semua variable yang kita nak kira. Kita takut dia kacau analyze kita. Tapi selalunya student tak buat tu. Tapi kita tahulah selalunya data ni ialah kalau kita guna online punya survey, kita boleh paksa dia isi. Tapi kalau kita guna manual survey, kadang-kadang dia orang tak nak isi data-data yang sensitif. Macam data umur, data income, data pekerjaan, data jawatan. Dia orang ni kadang-kadang dia orang malu, dia orang tak nak isi. Adalah, you kena fikir betul-betul lah. Cara nak tanya tu pun mainkan peranan juga. So itu saya kata, analyze kejap je. Data screening tu ataupun EDA ni, sebab saya share sekejap exploratory data analysis ni dia ada banyak nak buat. Jadi bila awak dapat data, selalunya sebulan untuk data screening je. Sebab kita nak adjust balik, maknanya data kita betul-betul ready untuk analyze. Okay, ada lagi soalan lain? Boleh Okey, so missing data kita kena run satu persatu. Kita
semua yang terutamanya yang kita nak guna untuk analisis. Okey, boleh sebelum kita pergi lebih jauh? Okey, good. Okay, seterusnya ialah kita nak tengok data screening. Tadi kita stop dekat saya bagi script apa tu? Slide show lah. Kita dah tengok.